Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelayar yang dikasihi, mohon share, komen dan like seberapa banyak yang boleh untuk sesi wacana ini yang bertajuk kenapa pendaftaran dan keterlibatan pengundi Melayu masih di tahap yang rendah ataupun lemah, ya. Sebelum saya mulakan wacana ini, ingin saya perkenalkan diri saya sebagai Nazri bin CR, Setiausaha Agong Armada Melayu Malaysia, dan panelis pertama kita adalah Tuan Ahmad Tibri Mashri, salah seorang ahli Majlis Tertinggi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS. Panelis kedua kita Dr. Asma Razali, Ketua Wirawati Parti Bumi-Putera Perkasa Malaysia ataupun singkatannya Putra, ya. Panelis ketiga kita adalah Tuan Nasrul Ali Hassan, Ketua Wiraputra, ya. Selamat datang semua. Assalamualaikum. Ya, baik. Itulah, sebelum saya mulakan, saya ingin serahkan majlis ini seketika kepada Dr. Asma Razali untuk sesi tafakur kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa penuh duka cita dan kesedihan, saya Dr. Asma Razali bersama panelis malam ini dan juga bagi pihak pengurusi majlis ingin memohon agar semua rakyat Malaysia membacakan surah Al-Fatihah di atas pemergian seorang wanita ikon, bekas isteri kepada bekas Perdana Menteri Malaysia dan juga ibu kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Tun Hajah Raha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Okey, baik. Terima kasih Dr. Asma Razali. Okey, ingin saya mulakan untuk memberitahulah kepada para pelayar, mohon share dan komen dan like seberapa banyak yang boleh, kerana topik ni, isu ini penting disebarkan dan dibentang kepada seluruh umat Melayu, ya. Jadi tujuan wacana ini dibuat adalah untuk timbulkan kesedaran kepada orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu kita kena akui, kita kena akui yang kita ada isu, kita ada dilema, ada satu kelemahan di kalangan orang Melayu kita ini, ya. Persoalan timbul kenapa pendaftaran dan keterlibatan pengundi Melayu masih di tahap yang rendah ataupun lemah. Wacana ini tidak bertujuan untuk menguntungkan hanya satu-satu parti politik, tapi sekiranya berjaya bangkitkan kesedaran di kalangan antara semua orang-orang Melayu, semua parti politik dominan Melayu akan mendapat keuntungan daripada wacana ini, ya. Itulah, tapi nampak memang wacana ni mungkin sentrik sikit kepada satu parti politik, kan. Tapi saya yang menganjurkan ni,
tiada pilihan. Jadi benda ni kita mulakan sebagai asas pertama wacana, dan kemudiannya insya-Allah kita akan panggil parti-parti lain untuk menyertai wacana ini, ya. Kerana mungkin parti-parti lain ni, minta maaf saya terpaksa, saya tak boleh nak cakap, okey. Maknanya saya terpaksa berlapik lah, ya. Jadi ada banyak parti-parti politik dominan Melayu sekarang ini, tapi kebanyakannya masih segan-segan dan malu nak bawa usul ataupun satu isu tu, kerana menjaga sensitiviti kaum lain, ya. Jadi insya-Allah kita akan bukakan lagi wacana ini untuk dikembangkan supaya dia menghadapi cabaran masalah demi bangsa Melayu itu sendiri, ya. Jadi mulanya saya nak petik laporan, ya, pada 18 Januari 2010, tentang isu kekurangan pendaftaran pengundi Melayu ni. Dipetik daripada Malaysia Kini, Datuk Wan Ahmad Wan Ohmar, selaku Timbalan Pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya. Beliau mengatakan 4.39 juta penduduk yang layak mengundi umur 21 ke atas tapi belum daftar mengundi. Ini adalah kira-kira 28%, ya, daripada jumlah populasi, ya. Dan daripada 4.39 juta itu 65% adalah bumi putera. Sangat tinggi, ya. Jadi beliau juga ada menyorot, mengatakan ada mengulas daripada jumlah borang pendaftaran yang diterima baru-baru ini juga didapati lebih ramai belia dari kalangan bukan bumi putera yang mendaftar, ya. Ini 2010, 10 tahun lepas yang punya laporan. Tahun sekarang ni kita belum dapat lagi perangkaan yang tepat, Okey. Baik, saya nak ngulas sikit sejarah pilihan raya, Sejarah pilihan raya ni pertamanya, sejarah pilihan raya pertama iaitu sejarah pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu, berlaku pada 27 Julai 1955. Itu adalah Persekutuan Tanah Melayu, pilihan raya pertama Persekutuan Tanah Melayu, Dan kemudiannya selepas penerimaan masuk Singapura, Sabah dan Sarawak, kemudian Singapura keluarlah, kan. Jadi pilihan raya selepas penubuhan Malaysia yang pertama adalah pada 1964, ya. Saya nak terangkan sejarah bagaimana evolusi pilihan raya ni dari segi pemikiran ataupun kematangan pemikiran politik orang-orang Melayu, Kerana ramai orang Melayu tidak sedar bahawa British sebenarnya licik, Kelicikan British ini bermain ataupun lebih licik mengaturkan sesuatu agenda, untuk orang-orang Melayu tidak bangkit dalam suasana politik. Kerana orang Melayu dulu adalah politiknya adalah politik feudal, yang berlawanan dengan politik zaman sekarang lah, yang membawa kepada demokrasi. Jadi persoalannya, adakah leluhur tok nenek moyang kita, orang-orang Melayu, sedia ataupun tak sedia, atau matang atau tak matang untuk menerima sistem politik yang baru ini, yang dipaksakan oleh British, Kerana struktur feudal berbeza dengan struktur demokrasi. Kalau feudal tu dia latikannya dari atas ke bawah, makna ada bangsawan yang berkhidmat kepada rakyat apa semua, dan raja-raja melihat ataupun mengenal pasti bangsawan tersebut dan membuat latikan. Berbanding dengan sistem
sekarang ni yang demokrasi, dia adalah lantikan dari bawah ke atas. Jadi leluhur-leluhur Melayu kita dipaksa berubah dari sistem feudal di mana sebelum ni tidak terlibat, di mana mereka serahkan budi bicara, urus takbir negara itu kepada pembesar-pembesar dan raja di istana, kepada sistem undi yang memerlukan keterlibatan, kefahaman, kepentingan mengundi. Apa yang orang-orang leluhur, tok nenek moyang kita yang berasal dari kampung-kampung ni tahu tentang mengundi? Jadi sekitar itulah 1955 tu, tiba-tiba semua orang Melayu yang dulunya bergantung harap kepada budi bicara pembesar dan raja-raja terpaksa turun dan terlibat dalam proses undi. Daftar undi, kita tak dapat gambaran, kita tak tahu gambaran sebenar macam mana daftar undi tu. Guna surat beranak ke, guna memang ada IC ke, kan, macam mana? Daripada kampung-kampung boleh ke keluar mengundi? Daripada kampung-kampung ada bas disediakan ke untuk bawa leluhur tok nenek moyang kita? Dan jangan lupa ketika itu adalah zaman kita menghadapi leluhur tok nenek moyang kita menghadapi kecemasan ataupun insurgency komunis. Andai kata ada bas pun, silap hari bulan bas pun tak sampai, kena meletup lah, kan. Jadi inilah antara mungkin orang kata genetic memory leluhur kita yang mungkin mewariskan kepada waris-waris yang kemudiannya. Antara penting ataupun tak penting, sama ada turun mengundi ke tidak, daftar mengundi ke tidak, ini satu persoalan yang kita perlu tanya, Jadi jelas sekali leluhur-leluhur kita semasa British memperkenalkan sistem ini, sistem demokrasi atau sistem undian ni, belum cukup matang dengan sistem ini. Tapi sudah dilambakkan dengan imigran-imigran yang dikurniakan kewarganegaraan yang mempunyai kuasa undi dan hak yang sama. Ini adalah satu malapetaka. Terus terang saya cakap. Ini adalah salah satu malapetaka. Kerana sesuatu komuniti ataupun satu bangsa atau satu masyarakat itu perlu ada masa, diberikan tempoh untuk matang dalam satu sistem itu sebelum mungkin diperkenalkan unsur-unsur yang boleh mengganggu-gugat sesuatu hala tuju negara. Kerana itu saya percaya timbul masalah dalam menetapkan hala tuju negara dari dulu lagi dan lebih ketara lagi sekarang apabila populasi berkembang, terutamanya populasi bukan Melayu, bukan Islam. Tiada kajian yang dibentangkan atau penilaian dibuat kesan impak menerima imigran-imigran dan memberikan kewarganegaraan dengan hak kuasa mengundi secara lambakan tanpa memberi masa peribumi untuk cukup matang dalam sistem politik yang baru yang diperkenalkan tu. Jadi ramai akan mungkin boleh membantah ataupun bercanggah pendapat dengan saya. Ramai yang mungkin akan kata saya nak utarakanlah ni. Saya cakap terus terang, agenda bangsa imigran di tanah Melayu mempunyai agenda mereka tersendiri. Ramai yang mungkin tak percaya, tapi kalau saya bongkar rahsia ni, rentetan peristiwa demi peristiwa, insyaAllah saya boleh. Tapi kita simpan benda tu untuk sesi yang lain. Jadi kerana itu semasa peralihan kerajaan yang lepas, kita tengok orang Melayu dijanjikan PTPTN hapus, tol mansuh, harga minyak, harga petrol turun dan macam-macam lagi janji. Penyudahnya manifesto bukan kitab, tapi peliknya perkara yang tiada dalam manifesto boleh pula didahulukan. Apa yang jadi ISET, Statute Rome,
telah dipetik dan disign pun, ditandatangani. Pelik tak pelik? Di mana kematangan politik orang Melayu? Kita perlu pertikaikan ni, perlu tanya, bangkitkan soalan ini. Kita dijanjikan sekian, tapi bila peralihan kerajaan lain jadinya. Siapa sekarang ni boleh beri jaminan kepada saya yang imigran keturunan imigran di tanah Melayu ni tidak ada mempunyai agenda? Dan selepas itu ada pula cubaan untuk revival komunis dan LTTE. Saya ingin tekankan, negara kita bukan demokrasi mutlak. Seperti yang telah diungkapkan oleh Profesor Dr. Syam Rahayu. Negara kita adalah raja perlembagaan. Di mana raja bertanggungjawab kepada rakyat dan rakyat juga bertanggungjawab terhadap raja. Itu adalah sistem perlembagaan atau pentadbiran negara kita, bukan demokrasi mutlak. Itu yang penting. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada Tuan Tibri daripada wakil daripada GPMS untuk memberikan pandangan tentang mungkin kematangan politik orang Melayu dari perspektif orang muda dan cara-cara mungkin untuk menarik orang-orang muda ni untuk terlibat sama dalam proses pengundian pemilihan pemimpin. Macam mana Tuan Tibri, sekarang ni kita tengok kadang-kadang kita tengok bayar duit RM50 kepada anak muda, konvoi keliling kampung apa semua, dah kira okey. Adakah itu harga kita sekarang ni, harga ada anak muda kita untuk terlibat dalam politik? Macam mana Tuan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat-sahabat panelis, Dr. Asmah, Tuan Nasrul daripada Putra, dan juga hadirin yang bersama-sama di dalam wawancara kita pada hari ini. Saya kira wawancara kita pada hari ini penting dan mempunyai agenda. Bukan sahaja kita mahu tahu kenapa, kita juga ingin tahu bagaimana, ingin atasi isu yang dibincangkan, insya-Allah. Jadi kalau mahu terus jawab soalan yang diajukan oleh Tuan Nazri, pasti RM50 bukan harga anak-anak muda untuk terlibat dengan politik. Saya kira anak-anak muda perlu ada fikrah perjuangan yang mereka perlu bawa, bukan berdasarkan wang ringgit, tetapi berdasarkan matlamat yang perlu kita gubal bersama, kita perlu pegang bersama. Itu saya kira sebagai satu objektif yang kita perlu dapat serapkan dalam minda anak-anak muda kita hari ini. Okey. Jadi sebelum kita berbincang lanjut berkenaan dengan wawancara ini, izinkan saya untuk menerangkan sedikit berkaitan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, sebuah persatuan pelajar Melayu yang ditubuhkan sejak tahun 1948. Okey. Pasti GPMS bukan parti politik dan GPMS juga tidak berpihak kepada mana-mana parti politik. Pegangan GPMS jelas, perjuangan GPMS jelas, iaitu untuk memartabatkan pendidikan orang Melayu, khususnya dengan agenda yang jelas, dengan tool ataupun cara yang jelas, iaitu menerusi pendidikan. Perjuangan asal ataupun sebab keterwujudan GPMS itu adalah pendidikan, kerana kami percaya dengan pendidikan ianya mampu mengangkat martabat bangsa di dalam bidang-bidang lain. Pendidikan berkait rapat dengan politik, pendidikan berkait rapat dengan ekonomi. Yang pertamanya, dengan pendidikan kita dapat ubah sosioekonomi bangsa kita, bangsa Melayu yang tercinta. Dan kedua-dua pendidikan dan juga ekonomi ini berkait rapat pula dengan politik.
Okey, dalam kita memperjuangkan agenda pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan data-data ekonomi seperti pendapatan per kapita bangsa Melayu, pegangan equity, perwakilan di dalam profesyen terpilih, kita juga tidak mahu tidak perlu sedar bahawa kedua-dua aspek pendidikan dan ekonomi ini berkait rapat dengan politik, iaitu kuasa. Seperti mana di dalam bait-bait lagu yang digarap oleh Tan Sri Nordin Kardi, lagu Warisan, mungkin para panelis pernah dengar, kita hanya cuma tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Jadi daripada sudut itulah GPMS berasa terpanggil untuk turut sama mewujudkan kesedaran tentang kepentingan politik yang akhirnya boleh berkait rapat dengan pendidikan dan ekonomi itu sendiri. Jadi itu asas ataupun sedikit tentang pegangan GPMS berkaitan dengan politik. Kemudian berkenaan dengan wawancara ini, Tuan Moderator, sebelum kita bincang tentang kenapa keterlibatan pengundi Melayu rendah, mungkin kita perlu bincang dahulu. Sebelum kenapa, mungkin soalan yang pertama adalah adakah ianya rendah? Okey, mungkin kalau kita boleh kaji sedikit statistik yang ada di dapatan umum pada tahun 2012. Saya tiada data yang terbaru, mungkin sahabat-sahabat panelis ada data yang terbaru, tetapi pada tahun 2012 ketika penduduk Malaysia yang terdiri daripada orang Melayu Bumiputera berjumlah 67%, ketika itu menurut kajian pada tahun berkenaan, peratusan pengundi Melayu daripada kurang lebih 12 juta yang berdaftar hanyalah 61%. Jadi terdapat ketidakseimbangan. Komposisi Melayu adalah 67 dan yang berdaftar hanyalah 61%. By right it should be balanced. Okay. Jadi kalau mengambil kira tentang daripada statistik terbaru yang ada, mungkin kita boleh bersetuju bahawa comparatively speaking, sebagai perbandingan, komposisi kita 67% pada ketika itu, tetapi perwakilan kita di dalam data pengundi hanyalah 61%. Mungkin berdasarkan itu kita boleh juga membuat kesimpulan bahawa ada ketidakseimbangan ataupun mismatch daripada representasi kita di dalam data-data pengundian. Itu yang pertama. Kemudian kita juga perlu tahu ketika ini apakah statistik yang terbaru. Menurut Jabatan Perangkaan suku keempat 2019, dikala jumlah warga negara 29 juta, penduduk Melayu Bumiputera meningkat peratusannya berbanding tahun-tahun sebelum kepada 69.3%. Jadi komposisi kita meningkat, dan soalan yang seterusnya, adakah representasi ataupun perwakilan kita di dalam statistik pengundian juga meningkat? Ini kita perlu sedar. So by quantitative analysis, mungkin kita boleh simpulkan bahawa ianya tidak match ataupun tidak bertepatan dengan komposisi kita. Itu yang pertama. So adakah itu, mungkin kita boleh bersetuju tentang tajuk yang kita bincangkan. Okey. Kemudian baru perlu kita pergi kepada kenapa ianya rendah, dan mungkin selepas kenapa baru kita perlu pergi tentang bagaimana untuk atasi permasalahan. Jadi mungkin di pusingan yang pertama saya sentuh tentang pandangan GPMS, dan saya juga secara peribadi mengapa ianya rendah. Saya kira banyak aspek yang memegang saham masing-masing di dalam menjawab persoalan kenapa keterlibatan pengundi Melayu ini rendah. Banyak aspek, banyak faktor. Mungkin ianya pendidikan, mungkin juga ia ekonomi, mungkin juga ianya sosial, dan mungkin juga ianya berkait rapat dengan politik itu sendiri.
mungkin ahli politik itu sendiri ataupun suasana politik di Malaysia ini sendiri. Okey, contoh daripada ekonomi, mungkin kalau kita ambil secara makro ataupun secara global, kajian yang dibuat oleh University of Cambridge baru-baru ini telah menunjukkan bahawa di dalam responden, kajian yang dibuat kepada lebih 5 juta responden di lebih 65 buah negara, mendapati bahawa rata-rata generasi milenium ataupun yang ketika ini berumur 18 hingga 24 tahun tidak mempunyai keyakinan kepada amalan demokrasi ini sendiri. Jadi menurut kajian University of Cambridge ini, aspek yang paling menyebabkan ianya berlaku sedemikian adalah aspek ekonomi. Kerana bagi generasi milenium, mereka berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi yang begitu ketara, yang begitu mereka rasai. Contohnya tentang pemilikan rumah ataupun gaji yang tidak setimpal dengan kerja yang dibuat, harga rumah yang begitu tinggi dibandingkan dengan gaji. Kajian yang lain juga menyebut berlaku banyak ketidakseimbangan antara generasi ataupun generational gap antara generasi yang terdahulu, baby boomers contohnya, dan juga generasi X. Mungkin kalau saya dapat petik, pada umur mereka 35 tahun, generasi baby boomers memiliki 21% pemilikan ekonomi berbanding kepada generasi X yang terbaru. Pada umur yang sama, mereka hanya memiliki 9% daripada pemilikan ekonomi. Jadi berlaku generational gap di situ. Jadi aspek ekonomi juga mungkin memain peranan yang penting dalam kita mengupas mengapa keterlibatan pengundi Melayu itu rendah. Kerana jika kita ambil kira faktor-faktor ekonomi di Malaysia ketika ini, Nazri, tidak kita perlu akui bahawa orang Melayu masih keterbelakang dalam aspek ekonomi itu sendiri. Contohnya pemilikan equity ketika ini hanyalah 16.8%. Pendapatan per kapita kita ketika ini hanyalah 4,824, yang terendah jika dibandingkan dengan rakan-rakan kita berbangsa lain. Perwakilan di dalam profesion terpilih juga rendah. Jadi sudut ekonomi juga memain peranan yang kita tidak boleh kesampingkan dalam kita membincangkan kenapa ianya rendah. Ya, tapi apa orang kata, untuk mengubah hala tuju tu ataupun ni, bukankah melalui undian tu? Betul. Yang perlu. Betul, saya setuju. Itu membawa kepada faktor yang seterusnya, yang saya kira di dalam kita tidak membelakangkan aspek ekonomi, kita juga perlu sedar seperti yang saya terangkan awal tadi, bahawa pendidikan itu mampu mengubah ekonomi dan politik itu mampu mengubah pendidikan dan ekonomi. Jadi saya kira salah satu sebab mengapa peratusannya rendah penglibatan ialah kurangnya kesedaran di kalangan bangsa Melayu tentang kepentingan politik itu sendiri. Mungkin mereka tidak tahu betapa tanpa kuasa politik banyak polisi-polisi yang tidak boleh direncanakan. Okay? Kita sedar bahawa hak-hak kita berkaitan ekonomi, pendidikan dan sebagainya dijamin oleh perlembagaan, artikel perkara 153 contohnya. Tetapi perlembagaan saja tidak cukup. Kerana kalau kita bandingkan dengan jiran kita Singapura, mereka juga ada perkara dalam perlembagaan mereka yang berkait dengan hak-hak istimewa kaum Melayu. Tetapi ianya tidak diterjemahkan kepada polisi. Jadi daripada perlembagaan itu perlu diterjemahkan kepada polisi. Kita telah mungkin ada satu contoh yang baik, dasar ekonomi baru contohnya, yang meningkatkan pendapatan per kapita kita daripada 2.8% pada 1960-an kepada 21% pada tahun 2018. Jadi kita perlu sedar bahawa politik itu memainkan peranan yang penting di dalam segenap aspek kita sehari-hari sebagai rakyat Malaysia, dan mungkin inilah perkara yang kita perlu kupas lebih lanjut
tentang mengapa ianya berkait rapat dengan kerendahan Ketibatan Pengundi Melayu berkenaan dengan wawancara kita pada hari ini, Tuan Nazri. Mungkin pusingan pertama cukup setakat itu dulu. Alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih Tuan Tibri atas ulasan yang komprehensif tu. Okey, seterusnya saya perkenalkan Dr. Asmah, mungkin boleh ulas dari segi kematangan politik orang Melayu dari perspektif wanita. Apa yang penting untuk orang wanita untuk meningkatkan penglibatan dalam proses politik ni ataupun undian ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali ucapkan kepada moderator kita, Tuan Nazri CR. Saya amat mengalu-alukan wakil GPMS kita di Majlis Tertinggi, Cik Muhammad Tibri. Sahabat seperjuangan saya yang saya kasihi, Tuan Nasrul Ali Hassan, Ketua Wira, Pergerakan Wira Putra Malaysia. Saya Dr. Asmah Razali. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua follower, sahabat-sahabat belia kita di Malaysia ini, tak kira daripada gabungan pelajar, GPMS maupun Putra maupun Armada Melayu, dan juga kita ada wakil media di sini. Terima kasih daripada Uni TV. Ini adalah satu wacana yang sangat menarik kerana bukan semua mampu berfikiran matang, ingin mengupas dan duduk semeja, Tuan Nazri. Jadi saya menganggap ini adalah satu langkah yang amat positif, dan apabila kita mula berbicara, apabila kita mula berkongsi, kita akan mula dapat bertukar-tukar pandangan. Jadi tajuknya pada hari ini adalah keterlibatan pengundi Melayu yang rendah. Ini adalah amat benar dan amat pahit sebenarnya. Saya selaku Ketua Pergerakan Wirawati Putra Malaysia, kita adalah parti politik yang membawa suara gadis-gadis belia Melayu yang sedang menonton Bumi Putra di luar sana. Terima kasih kerana menonton, Wirawati, Wira dan semua sahabat GPMS. Ini adalah suatu isu yang amat pahit untuk ditelan, tetapi amat benar. Kerana mengikut statistik perangkaan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia pada PRU ke-14 yang lalu, lebih 14 juta pengundi telah keluar mengundi. Dan hingga ke 2023 kita bakal melihat seramai 23 juta pengundi baru akan daftar mengundi. Ini kerana apabila mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga kabinetnya yang lalu telah meluluskan rang undang-undang perlembagaan di mana undi daripada 18 tahun kepada 21 tahun akan dibuat secara automatik. Tapi belum lagi, sayang-sayang doktor, belum lagi secara automatik, kita masih perlu daftar mengundi. Dan apa yang dikatakan Cik Muhammad Tibri itu amat benar. 50% pengundi Melayu dan belia 4.3 juta masih belum daftar mengundi. Jadi adakah adik-adik semua faham mengapa kita perlu daftar mengundi, Cik Nazri? Jadi pertama sekali, apa itu politik? Jadi apabila kita tidak faham apa itu politik, sebab itu kita tak nak daftar mengundi. Kita anggap, buat apa nak mengundi? Kan? Saya tak mengundi pun ada je kerajaan yang akan terbentuk. Jika saya tak mengundi pun Malaysia akan terus berjalan je. Tapi sebenarnya tak benar. Jadi biarlah doktor kongsi satu definisi ni kepada semua sahabat-sahabat belia kita, di mana politik itu adalah kuasa belia. Kuasa bukan untuk merosakkan, tetapi kuasa yang boleh menjaga. Kuasa itu adalah politik. Dan politik itu boleh mengubah dasar. Jadi seperti yang kita ketahui, apabila kita berkuasa, apabila kita boleh menjaga Malaysia, kita boleh menjaga perlembagaan persekutuan, dan insya-Allah negara kita akan selamat. Tapi untuk apa kita nak mengundi, betul Cik Nazri? Kita nak mengundi kerana kita nak menjagalah. Kita nak menjaga kuasa ni. Kuasa yang macam mana? Supaya anak-anak cucu kita tak merempat di negara sendiri, supaya agama kita, agama Islam, agama persekutuan dipelihara. Kenapa lagi nak mengundi? Kerana apabila kita mengundi, kita boleh pasti politik ini adalah kuasa. Dan kuasa ini kita perlu jaga. Jadi kita kena mengundi.
Jadi adalah amat menyedihkan untuk saya sebagai pemimpin belia melihat anak-anak Melayu kita sebenarnya tak faham kenapa perlu mengundi. Ini adalah isu yang sebenarnya. Kan, jangan nak kata cakap pasal politik. Apa tu mendaftar mengundi pun tak tahu. Jadi di sini saya ingin menyerulah, sebenarnya kita perlu letakkan kesalahan tu kepada bahu-bahu kita sendiri. Ianya bermula dengan pendidikan, saya setuju. Dan saya gembira dengan datangnya GPMS pada malam ini. Ini adalah membuka peluang dan platform. Apabila kita bercakap mengenai isu Melayu dan perpaduan, kita melangkaui parti politik. Kita melangkaui apa sahaja fahaman kita mengenai kuasa politik hanya dengan niat untuk menjaga. Maksudnya, kita lupakan parti, kita lupakan perbezaan, tetapi utamakan kepentingan bangsa, agama, menjaga. Dengan pendidikan, lahirnya pemahaman. Jadi, untuk memahami politik adalah melalui rumah kita sendiri. Ianya bermula dengan ibu bapa, bermula dengan sikap, bermula dengan guru-guru, bermula dengan pendidikan. Jadi, definisi untuk orang pertama ni, saya hanya ingin menyentuh kerana anak-anak muda dan belia ini, terutamanya Melayu dan belia yang 4.2 juta masih belum daftar mengundi, ini adalah kerana mereka tidak faham. Ya, Tuan Nasrul, mereka tidak faham kenapa perlu daftar mengundi. Mereka fikir, biarlah saya tak mengundi pun tak ada apa masalah. Ini mereka tidak faham kepentingan. Jadi isunya, siapa yang bersalah? Yang bersalah adalah ilmu yang tidak diwar-warkan. Yang bersalah adalah definisi yang tidak sampai. Tiada kempen kesedaran yang betul-betul berkesan. Jadi pada permulaan peringkat pertama, saya ingin menyatakan dasar pendidikan negara perlu diubah suai sedikit. Masukkan definisi, masukkan subjek, kesedaran sivik. Yang politik itu penting. Jadi seperti negara-negara antarabangsa yang lain, mereka sudah mula memasukkan kesedaran sivik. Dan di Asia, hanya kita dan Singapura sahaja yang mengundi pada umur 21 tahun. Jadi sebenarnya ada pro and kontra apabila umur undi diturunkan kepada 18. Kerana Indonesia mula mengundi pada umur 17 tahun. Jadi Filipina, Myanmar, negara-negara Eropah sudah mula mengundi pada 18 tahun. Hanya kita dan Singapura 21 tahun. Dan ianya mengambil masa 2 tahun pada 2023. Kerana rang undang-undang yang digubal itu mengambil masa daripada Julai 2019. Ianya mudah. Apabila kita faham definisi, kita faham kepentingan, kita akan mula berlumba-lumba untuk mendaftar mengundi. Ini kerana kita tidak faham definisi. Dan saya meletakkan tanggungjawab ini di bahu saya sebagai pemimpin politik. Sebagai pemimpin politik, tidak kira parti dan tidak kira NGO, kita perlu mewar-warkan definisi ini. Dan kita perlu bertanggungjawab memulakan dengan diri kita sendiri dan juga ibu bapa, jiran-jiran tetangga kita. Daftarlah mengundi. Silalah daftarkan anak mengundi. Mulakan daripada komuniti. Seterusnya ke peringkat NGO, ke peringkat sekolah pendidikan, integrasi nasional dan juga kepada kabinet. Jadi jika kita tidak menyedari hakikat ini bahawa pemimpin yang patut mengubah definisi dan kesedaran kepada masyarakat. Jadi inilah berakar umbinya masalah Cik Nazrul, Cik Tibri dan Tuan Nasrul. Pada saya perlu faham definisi. Dan 4.5 juta dan juga belia-belia terutamanya Melayu 56% yang tidak daftar mengundi ni tidak merasakan penting, sedangkan kaum-kaum lain saya tidak malu untuk menyatakan kaum Cina, India dan juga kaum-kaum lain berlumba-lumba apabila SPR buka kaunter je mereka meluru. Kerana mereka faham mengapa perlu daftar mengundi. Jadi anak-anak Melayu, adik-adik yang saya kasihi sekarang, yang semua mengikuti ini, mulakan daripada diri kita sendiri. Kita jangan tunggu orang lain. Kita tanya jiran sebelah kita, kita tanya orang depan kita, dah daftar mengundi ke belum? Boleh daftar lagi. Sebab kita masih ada masa untuk PRU ke-15. Jadi untuk setakat ini, saya mulakan dengan definisi lah. Terima kasih Tuan Nazrul. Okey, terima kasih Dr. Asmah kerana memberikan satu penerangan yang baik juga. Seterusnya kita beri laluan kepada Tuan Nasrul, Ketua Wira Putra, untuk mengulaslah
untuk mengulas kalau boleh kematangan politik orang Melayu ni. Matang tak matang macam mana? Secara umum dan hal-hal berbangkit mungkin boleh mensentuh tentang persempadanan semula, dan seterusnya boleh buat seruan supaya seperti Dr. Asmah tadi buat seruan yang amat baiklah kepada orang Melayu untuk mendaftar mengundi. Silakan. Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'matika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator Tuan Nazri, kepada sahabat saya Tuan Tibri daripada GPMS, terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama kita hari ini. Tak lupa kepada kekanda saya Dr. Asmah Razali, tahniah kerana baru saja dilantik sebagai Ketua Wirawati Parti Putra yang pertama secara sah melalui persidangan agung yang baru berlaku minggu lepas. Baik, saya Nasrul Ali Hassan bin Abdul Latif ataupun biasa orang panggil saya Nash. Okay, saya hari ini berminat dengan tajuk ini bukan kerana apa, sebab kita lihat diri saya sendiri telah terlibat 2 kali pilihan raya. Jadi kita dapat lihat pola ataupun corak pengundian sangat-sangat mengecewakan kepada orang-orang Melayu khususnya. Sebelum ini saya mengundi di Kota Raja, Parlimen Kota Raja. Pada tahun 2013 tak terlalu ketara, tapi pada PRU 14 sangat-sangat ketara. Kerana buat pertama kalinya apabila peti undi anak muda termasuk saya berbaris ketika itu, barisannya terlalu panjang. Tetapi yang menganehkan saya, yang rata-rata itu bukan kawan-kawan sekolah saya. Tak malu saya nak sebut orang Cina India yang ramai. Jadi saya tak nampak mana kawan-kawan masa saya sekolah dulu yang sepatutnya sebaris dengan saya bersama ketika mengundi di kotak undi anak muda lah. Biasanya di laluan 4, 5 dan 6 lah. Jadi dekat sini sebenarnya apabila kita sentuh soal kenapa anak muda kurang nak cenderung untuk mendaftar mengundi. Saya tak nak sebut tentang statistik, saya tak nak sebut tentang data, sebab kata-kata tadi daripada awal kita dah diceritakan, dah ditunjukkan bahawa sekian banyak, ada 4.2 juta anak belia dan sebagainya. Namun hakikat yang sebenar, naratif yang menjadi masalah kepada orang Melayu, itu yang sebut tajuk dilema tu, naratif yang kita terbawa-bawa, propaganda ataupun kita kata programming yang telah disusun daripada tahun bertahun, zaman berzaman sampai sekarang menjadikan kita sebagai orang Melayu leka tentang kuasa politik yang patut kita ada. Sampai hari ini saya yakin dan pasti kenapa anak muda, especially sekarang ni dah sampai golongan alfa, generasi alfa, kita dah lepas generasi Z, dah wujud generasi alfa. Apabila masuk generasi alfa, mereka lebih dengan teknologi, mereka lebih dengan gadget, mereka dapat capaian antarabangsa lebih mudah, mereka dapat tahu semua benda. Namun ada satu benda sehingga sekarang mereka tak faham, iaitu perbezaan antara parti politik dan politik. Kepartian dan politik itu adalah satu benda yang berbeza. Yang ini banyak orang tak jelas. Dia berbeza tapi mempunyai unsur yang sama. Apa unsur yang sama? Adalah perjuangan ideologi tentang sesuatu perjuangan. Itu yang sama. Tetapi berbezanya, parti politik adalah satu instrumen. Politik itu adalah satu wadah perjuangan. Beza dua benda ni, tetapi yang ini tak jelas apabila anak-anak muda rata-rata dia menganggapkan perkara ni sama. Akhirnya terpalitlah mereka melihat buruk sesuatu parti, maka kotorlah politik. Sebenarnya politik tu tak kotor. Kalau tidak, takkan Nabi Muhammad kita pun berpolitik. Semua orang berpolitik, setiap zaman berpolitik, daripada zaman Sahabat, zaman Kerajaan Uthmaniyah, semua berpolitik. Tetapi mereka mengasingkannya dengan kepartian ataupun organisasi yang mereka bawa bersama. Yang ini kita kena jelas. Seterusnya, bila kita sebut tentang instrumen bagi satu ideologi secara berkumpulan,
Okey, semangat kepartian saya faham. Masing-masing ada semangat kepartian masing-masing. Namun saya ulas sedikit apa yang telah disebut oleh Dr. Asmah. Perkara yang paling penting dalam perjalanan perjuangan ini adalah apa yang kita nak tuju bagi manfaat kepada rakyat. Yang ini yang tak banyak disebut dan banyak dilupakan. Akibatnya hari ini kita lihat apabila bajet yang dibentang tidak disokong, ada yang menentang keras-keras, ada yang menyokong tetapi belah bahagi. Banyak perkara yang tak tetap kerana mereka tak ada prinsip dan pendirian untuk rakyat. Mereka lebih berniat ke atas kepartian dan menjaga kumpulan dan organisasi sahaja. Mereka tak fikir tentang maslahah. Kita tak fikir tentang rakyat. Yang ini masalah berlaku. Sebut tadi pasal persepadanan semula, yang ini saya tak nak ulas terlalu panjang sebab kita lihat telah pun berlangsung persepadanan sebelum ini. Dikatakan untuk memberi jumlah yang lebih adil kepada pengundi-pengundi dan juga parlimen-parlimen. Namun ada yang mengatakan sebab berlaku sebelum pilihan 2014 mengatakan ini adalah agenda kerajaan pada ketika itu untuk memastikan pembangkang kekal membangkang. Namun dia punya hipotesis gagal apabila tiba-tiba kerajaan yang memerintah kalah di PRU 14, bertukar kerajaan. Jadi persepadanan itu bukanlah isu. Yang isunya adalah siapa yang keluar mengundi. Orang yang tak berdaftar of course tak keluar mengundi. Orang yang berdaftar sahaja yang akan keluar mengundi. Dan orang yang berdaftar tu juga masalahnya tak semua pergi mengundi. Yang ini yang jadi masalah kita sebab mereka tak pergi mengundi. Ini isu dia sebab tak jelas. Dia tak faham beza kepartian dan mereka tak faham beza politik. Kepentingan kuasa politik orang Melayu sering disebut, tapi bagaimana kita nak olah supaya generasi Z dan juga generasi Y boleh ikuti dan faham kenapa mesti mereka daftar mengundi. Yang inilah sehingga kini tak jelas dan tak ada sesiapa bawa kempen. Sama juga ia akan jatuh kepada bahu kami selaku pemimpin muda lah, daripada IMA, GPMS, mana-mana NGO Armada Melayu, anak-anak muda. Kita mesti terpanggil. Kenapa kita tak bantu anak-anak muda di luar sana untuk bersama jadi pengundi? Kita nak ingatkan mereka tentang perjuangan. Saya tak rasa mereka faham. Kita nak ceritakan pada mereka tentang agama kita perlu diselamatkan. Saya tak rasa mereka faham. Jadi mungkin ada satu perkara seperti mana kita lihat wadah Parti Putra. Banyak yang lihat Parti Putra ni dan mengatakan Parti Putra ni pemecah belah dan sebagainya. Namun kita lupa setiap sesuatu perkara, setiap sesuatu aktiviti bisnes dan sebagainya pun ada satu tahap kena inovasi. Begitu juga Parti Putra ni. Ia adalah inovasi perjuangan Melayu tetapi diringkaskan kepada satu wadah baru. Sebab itu dikatakan apa jua platform parti tak penting sebagai satu wadah untuk kita bergerak. Yes, tapi untuk kita tetapkan itu kita selama-lama hidup mati kita dalam satu parti tak betul. Selagi dia bawa perjuangan yang baik, seperjuangan yang membawa ke hala tuju yang satu, yang itu kita patut ikut dan kita akur. Jadi untuk tahap ini itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Nasrul. Satu ucapan yang baik dan pengenalan yang baik juga untuk waris anak bangsa. Jadi saya buka kepada siapa-siapa yang mungkin nak tambah ke pandangan selepas menerima ulasan-ulasan daripada rakan-rakan. Mungkin ada benda yang nak tambah. Terima kasih. Saya tertarik sebenarnya dengan perkongsian yang dibuat oleh kedua-dua panelis berkenaan dengan isu yang kita bincangkan hari ini. Benar, mungkin kalau kita nak bawa secara berat tentang kepentingan perjuangan kepada kepentingan memartabatkan bangsa kepada anak-anak muda, mungkin mereka tidak faham ataupun susah untuk mereka faham. Jadi ianya jatuh kepada tanggungjawab kita untuk memudahkan mereka faham. Kerana sedar tidak sedar dalam kehidupan kita sehari-hari banyak perkara berkaitan dengan kepentingan mengekalkan kekuasaan politik itu kepada kehidupan seharian.
Saya kongsikan satu pengalaman peribadi, Nazri. Ketika PRU ke-14 sebelum PRU ke-14 tempoh hari, saya berbicara dengan beberapa kenalan lah, tentang kepentingan kita mengundi, kepentingan kita memilih parti yang betul, yang mementingkan tentang kepentingan bangsa dan sebagainya. Jadi timbul isu tentang hak keistimewaan orang Melayu. Rakan-rakan yang rata-ratanya berbangsa Melayu ni tanya balik, apa hak-hak Melayu ni? Aku tak pernah enjoy pun kan. Dia tanya balik. Yang kelakarnya doktor, kawan saya ni daripada kecil dibesarkan di Tanah Rizal Melayu, di kampung Melayu. Kemudian apabila sekolah menengah, diterima masuk ke sekolah bersama penuh. Kemudian tamat saja asrama penuh, masuk matrikulasi. Dan di matrikulasi ni gagal pula. Bila gagal matrikulasi, diterima masuk pula diploma UiTM. Dan habis diploma, buat degree di UiTM. Habis degree, bekerja di dalam sektor oil and gas. Yang kita tahu salah satu sektor yang dikawal, yang tidak diliberalize. Jadi saya pada mulanya saya geleng kepala, saya agak marah. Kemudian dia timbul rasa kelakar, dan saya kongsikan balik, bagaimana kau tak tahu apa itu hak Melayu bila engkau dibesarkan di atas tanah dalam Melayu, bersekolah, diberi keistimewaan di SBP, dimatrikulasi di UiTM, dan bekerja pun di dalam sektor yang polisinya mementingkan kepentingan Melayu Bumiputera. Jadi banyak yang berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga salah satu pengalaman yang lain, ada rakan yang berbangga kerja di audit firm top 4 dunia. Dia kata, aku sekarang top 4, tidak bergantung kepada kesaksamaan dan sebagainya. Mungkin dia tidak sedar yang audit firm top 4 di Malaysia ni, klien-klien besarnya adalah GLC, Tabung Haji, Petronas, PNB dan sebagainya. Dan GLC ini polisinya memahukan auditor berbangsa Melayu. Mereka tak sedar tentang kepentingan polisi, kepentingan menjaga hak-hak kita dan kepentingan kekuasaan politik itu sendiri. Jadi itulah, kalau kita balik semula kepada wawancara kita hari ini, kenapa ini rendah, faktor utama bagi saya adalah pendidikan dan juga kesedaran yang perlu kita address, yang perlu kita atasi. Apabila ada kesedaran, barulah ada kefahaman. Apabila ada kefahaman, barulah mereka faham apa fikrah ataupun apa matlamat yang mereka perlu tahu, yang mereka perlu tuju, yang mereka apabila matlamat itu jelas, maka mereka bersemangat untuk bukan saja mengundi, malah terlibat dengan politik untuk membetulkan mana yang silap. Jadi ianya saya kira penting. Bila kesedaran ini timbul, ada kefahaman dan kuat jati diri untuk terlibat dengan politik, untuk memperjuangkan apa yang betul, apa yang benar. Dan mereka tidak perlu disuruh-suruh, mereka tidak perlu dipujuk-pujuk untuk mengundi, kerana mereka faham. Tidak perlu suruh pun, bukan ibu bapa yang suruh, bukan keluarga yang suruh, bukan kerajaan yang suruh. Contoh undi 18 yang bakal dilaksanakan nanti, ada 3 usul yang baru yang telah pun diterima di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang pertama, daripada 21 tahun pengundi kepada 18 tahun. Yang kedua, calon 21 ke 18. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam undi 18 ini adalah perkara yang ketiga, iaitu pendaftaran secara automatik. Kita perlu lihat kesannya, mungkin ada pro and cons, tapi kalaulah pendaftaran itu secara automatik, mungkin di satu-satu kawasan itu komposisi Melayunya tinggi, mungkin juga bagus, kerana bila komposisinya tinggi, maka parti-parti politik akan meletakkan calon berbangsa Melayu. Tetapi kontranya di situ, kalaulah
didaftarkan secara automatik pun tetapi tiada kesedaran, tiada tanggungjawab untuk mengundi, maka akhirnya tidak ianya memberi kesan yang juga buruk, Nazri. Jadi itulah yang saya kira GPMS juga akan memainkan peranan yang penting di dalam program-program kami, perkadiran, kesedaran dan sebagainya untuk menekankan of course agenda perjuangan kami adalah pendidikan yang boleh merubah ekonomi, tetapi kami juga memahamkan ahli-ahli kami dan orang kebanyakan yang kedua-dua ini seperti yang saya bicarakan awal tadi berkait rapat dengan politik dan kekuasaan itu sendiri. Jadi mungkin itu saja setakat ni, Nazri. Okey, alhamdulillah. Doktor, Tuan Nasrul ada benda nak tambah? Boleh. Okey. Malaysia dilanda wabak COVID-19. Satu dunia juga dilanda wabak COVID-19. Jadi COVID-19 adalah pandemik di seluruh dunia sekarang, bukan sahaja Malaysia. Rakyat sangat susah. Encik Nazri, rakyat sangat susah. Rakyat ada yang tak ada duit nak makan. Saya akan gunakan ayat-ayat mudah saja. Rakyat susah. Rakyat tak ada duit nak makan. Rakyat kena buang kerja. 700,000 dibuang kerja. Ekonomi merudum. Harga rumah naik. Siapa mampu beli? Ahli-ahli parlimen SD dekat parlimen. Rakyat tengok saja dalam TV. Rakyat tak percaya lagi pada pemimpin politik. Saya tidak suka bercakap secara berlapik-lapik yang keterlaluan, kerana ini adalah senario politik Malaysia. Apabila para pemimpin melompat parti, dah diberi mandat, melompat parti sana, melompat parti sini, walaupun apa saja alasan. Alasannya adalah kerana untuk menyelamatkan Malaysia, itu ini. Tapi apa saja seperti rakyat melihat tiada amanah di situlah. Tak ada tanggungjawab di situ. Jadi anak-anak muda ni seperti yang dikatakan oleh Tuan Nasrul juga Cik Tibri, mereka rasa give up lah kadang-kadang melihat politik. Dalam mereka tak faham maksud kuasa dan kenapa perlu mengundi. Apabila dihidangkan dengan pemimpin-pemimpin yang tidak melihatkan taraf profesionalism yang tinggi, jadi rakyat terutamanya anak-anak muda, generasi Z, generasi milenium berasa kecewa dengan parlimen. Apabila tiada kepercayaan lagi pada parlimen, jadi mereka pun mula question lah, mula bertanya pada diri, kami nak mengundi ni, nak mengundi pemimpin macam ni ke? Jadi saya berterima kasih lah kerana ada juga pendapat daripada saudara kita yang mengatakan sudah sampailah masanya kot ya Tuan Nasrul. Pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin belia, pemimpin-pemimpin, sebenarnya ramai pemimpin-pemimpin belia yang bijak, tengok, yang berada di kiri dan kanan saya, mengeluarkan kenyataan yang bijaksana, pendapat yang bernas, yang saya rasa jarang didengar oleh pemimpin-pemimpin yang ada, yang dah berpuluh-puluh tahun. Yang rakyat lihat, bukan saya yang berkata, yang rakyat lihat hanya menjaga tembolok mereka sendiri. Jadi inilah sebab Encik Nazri, kenapa salah satu, selain bukan semua belia tak faham politik sebenarnya, tapi belia dah menyampah dengan politik. Tapi benar kata Tuan Nasrul, politik itu tidak kotor. Yang kotor adalah orang yang memasuki politik itu. Dan seperti kata Presiden Erdogan, jika tiada orang-orang yang bersih di dalam politik, maka rosaklah politik itu. Jadi anak-anak muda belia, jika kita tidak daftar mengundi, doktor berasa kita akan terus kehilangan negara kita kepada para pemimpin yang tidak ikhlas. Jika kita tidak daftar mengundi dan menceburi bidang politik itu sendiri, kita akan kehilangan pemimpin-pemimpin yang bijak seperti anda dan yang mengapit kiri kanan saya. Jadi daftar mengundi, ceburilah politik, apa saja parti itu hanyalah instrumen, dan kita sama-sama warnakan Malaysia. Pada saya, Cik Nazri, saya selalu bawa politik matang. Pada saya tidak kira apa juga parti yang duduk bersama saya, tidak kira parti-parti lain, Putra tidak apologetic. Apabila bercakap senada menjaga rakyat, suara rakyat, kepentingan rakyat, tahu rakyat susah, janganlah bila rakyat susah kau pergi beli kereta mahal.
Janganlah. Lepas tu kau tayang pula kan rakyat makan nasi dengan air je. Janganlah bila rakyat susah kau tunjuk rumah besar kolam renang, orang tak ada air kat Selangor ni. Kan you mandi manda. Lepas tu marah. Jadi rakyat kecewa kan. Dan jangan terkejut jika rakyat menukar pemimpin-pemimpin ini. Tapi masalah di Malaysia Cik Tibri, rakyat melihat logo parti. Ini dia senario politik di Malaysia ni. Individu masih kurang. Jadi kita perlu menukar senario ini. Jika calon itu berwibawa, jika calon itu berilmu, jika calon itu boleh dianggap boleh bekerja untuk rakyat, undi calon ini. Kerana sudah tiba masanya sebenarnya lah. Cukuplah 63 tahun kita bawa politik yang lama lah. Kita angkat pemimpin-pemimpin yang lebih ikhlas, yang boleh menjaga kesedaran mengenai mengapa kita perlu mengundi ni. Sebab itu je lah jawapan dia. Satu, kesedaran kurang, Cik Nazri. Kedua, pemimpin rakyat sudah kecewa. Mana pergi? Macam mana ni? I undi you esok you lompat pula. I tak nak parti yang you lompat tu. I nak parti yang I nak undi ni. Jadi dah tak ada rasa tanggungjawab. Jadi doktor. Okey. Yang calon ni lompat parti satu hal. Yang parti pula tukar manifesto. Manifesto bukan kitab. Kan, manifesto bukan kitab, parti lompat-lompat. Jadi ini tak ada kesedaran dan tanggungjawab lah sebenarnya. Jadi mungkin sudah sampai masanya, sebab Putra pun sentiasa mewar-warkan lah. Kita tak cakap kita yang terbaik, tapi kita ingin menambah baik sistem demokrasi. Sudah sampai masanya lah kita tubuhkan akta anti lompat parti ini. Kerana bila you berjuang di atas parti dan rakyat sudah memberi kepercayaan untuk you berjuang di atas parti itu, dan kemudian you lompat pula dengan pelbagai alasan, jadi rakyat kecewa Cik Nazri. Saya nak undi, buat apa dia ni kan, I undi kan lompat pula, menyusahkan lah. Doktor kena beritahu juga. Rakyat juga kena matang. Kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang satu parti tu janjikan. Supaya faham dan tahu siapa nak undi. Kalau sebarang-sebarang dijanjikan PTPN esok, hapus. Malam ni menang, esok minyak turun. Macam tu. Jadi kita saya hari ni kalau boleh saya nak neutral lah. Saya nak bercakap sebagai pemimpin belia je. Sebenarnya saya ingin menyeru kepada semua rakan-rakan Bumi Putera kita Melayu, terutamanya lah. Saya memang cakap pasal Melayu dengan Bumi Putera lah. Sebab kita memang ketinggalan dalam mendaftar sebagai daftar pengundi. Kita boleh lihat lah, kita yang paling ramai majoriti, tapi yang paling tak nak daftar mengundi. Jadi kita ada penyakit sebenarnya di situ. Dan penyakit ini perlu dibersihkan daripada keluarga kita, daripada dasar pendidikan kita. Saya harap GPMS boleh wawarkan ni kepada Kementerian Pendidikan lah, selaku badan NGO yang tidak terlibat mana-mana parti. Sudah sampai masanya, kalau kerajaan sebelum ni dia boleh ubah sejarah, dalam teks sejarah tu dia boleh ubah 2-3 ayat. Sudah sampai masanya subjek civik diperkenalkan mengenai kesedaran politik. Sudah sampai mana. Saya pernah berbincang dengan persatuan-persatuan pendidikan sejarah sebelum ni, tapi tak kesampaian. Jadi kita harap kita sebagai Parti Putera juga boleh membawa wadah ini bersama dengan ketua sayap wira kita, sentiasa ingin memberi kesedaran. Walaupun kami kecil, kami baru, tetapi kami sedar yang tanggungjawab kami berat. Dan kami tidak apologetik sebab kami tiada kepentingan apa-apa di dalam parlimen itu. Hanya ingin menambah baik sistem. Dan kami harap anak-anak muda di luar sana, mari sertai. Tidak kira Putera ataupun mana-mana saja parti, mari sertai politik. Sebab jika anda sudah muak dengan pemimpin-pemimpin yang terlalu lama, yang berretorik, sertai kami, sertai kita semua, NGO, GPMS, dan kita ubah politik ini. Boleh? Jadi kita bersama-sama. Sebab kerana pemimpin muda ini, ianya lebih matang kan? Tuan Nasrul dia lebih berseri-seri lah kot. Macam kita punya panelis malam ni, berseri-seri, kacak bergaya. Jadi ini sudah sampai masanya lah Parlimen Malaysia dilihat untuk membawa ke arah satu sistem baru. Terima kasih lah. Sorry lah terlebih sikit mengulas. Okey, Tuan Nasrul, ada benda nak tambah? Alright, baik. Suka saya dengan tajuk ni juga, dan juga pengisian kita hari ni. Dan saya lebih suka dengan hujah yang dibentangkan oleh Dr. Asmah tadi berkaitan dengan dah tiba masa kita untuk ubah. Pada saya sebut ubah naratif. Sekarang naratif kita yang tak betul. Kita membenci politik.
kita membenci kepimpinan parti-parti. Sebenarnya kita membenci individu itu sendiri, sebab mereka telah membuat kesilapan, penyelewengan, rasuah, retorik, penipuan, masalah moral dengan aktiviti sumbang. So ini yang telah mencemar politik tu. Namun suka saya ingatkan, kita sepatut ambil contoh macam mana negara Finland. Apabila tahun lepas seorang wanita berumur 34 tahun diangkat menjadi Perdana Menteri yang muda. Jadi sebenarnya andai kata kita ada kesedaran, kita ada kefahaman, kita ditunjukkan jalan, especially anak-anak muda, supaya mereka tahu kenapa mereka perlu ada dan kenapa mereka perlu hadir, berada di depan petak peti undi, pangkah dan menjadi partisan. Namun kita kena faham satu juga, zaman kini macam tadi disebut oleh Tuan Tibri, zaman anak-anak milenial, generasi milenial ini sewajarnya bukanlah sekadar mengundi atas nama sesebuah parti. Sebab itu saya sebut tadi, parti itu adalah instrumen. Apa yang dibawa dalam perjuangan itu yang jelas. Sebab itulah apa yang kita nak pastikan rakyat terima manfaatnya. Jadi jika macam Tuan Nazri sebut tadi, manifesto bukan kitab dan sebagainya, jadinya adakah pemimpin-pemimpin ini dan kelompok mereka itu kita nak kekalkan sebagai pemimpin negara? Sebab hari ni cakap lain, besok cakap lain, kejap lagi tukar lagi, tiba-tiba lompat parti ya. Tiba-tiba ISET dengan seterusnya. Tiba-tiba dah ada sampai kat negara. Orang Melayu kena turun pula. Terpaksa orang Melayu berkumpul menurun, menyusahkan orang Melayu. Yang datang tu pula bukan semua orang senang, tapi sebab mereka ada kesedaran. Cuma itulah jumlah pengundi yang ada. Yang tak sedar lagi, masa kita on the way balik, yang lepak di shopping complex, mereka tak ada kesedaran lagi. Yang lepak dekat McDonald, mereka tak ada kesedaran lagi. Jadi itu yang saya nak tekankan. Dan juga pada ketika ini, seperti yang dibawa oleh Putra baru-baru ini, suka saya ingatkan, kita membawa satu motif, iaitu Putra bersih bermoral. Sebenarnya kita bukan nak tujukan pada Putra itu saja. Sebenarnya kita nak tujukan kepada pemimpin itu haruslah bersih dan bermoral untuk memegang tampuk kepimpinan. Yang ini lemah di dalam negara kita. Jadi kita kena keraskan, kita kena tegaskan. Anak muda kali ini bukan lagi tidak bijak, dia bijaksana. Kenapa dia perlu undi? Kerana dia perlu undi orang yang bersih dan bermoral bagi memastikan negara ini dipacu dengan elok, membetulkan ekonomi macam tadi disebut oleh Tuan Tibri. Banyak masalah ekonomi, kekurangan, kelemahan, pengangguran meningkat, namun tak ada sesiapa menyentuh. Kerana mereka sibuk berpolitik, mereka tak memikirkan langsung, bukanlah langsung, tidak memikirkan. Hanya sedetik fikir pasal rakyat, lebih-lebih tu fikir pasal dia. Itu yang tiba-tiba cerita orang tengah tak ada air, dia mandi swimming pool. Sebab rumah dia ada swimming pool. Lepas tu marah pula, kata rakyat jangan marah pada orang kaya. Betul lah kita tak marah pada orang yang dah kaya. Tetapi ini adalah satu penampakan kegagalan pemimpin kita berlaku adil apabila rakyat terpaksa terima kesusahan, tapi mereka menunjuk-nunjuk apa yang mereka ada. Sepatutnya sekurang-kurangnya mereka menunjukkan prihatin. Tak payahlah nak tunjuk kekayaan tu, walaupun sekarang ni zaman media sosial, viral dan sebagainya. Dan satu lagi suka saya nak cerita pasal berkaitan dengan naratif ni. Okey, corak pengundian PRU 15 lepas ni dia dah berubah. Kita tahu PRU 13 sedikit landscape perubahan, orang dah tidak berdasarkan kaum saja. Mereka dah tengok kepada mereka perlu perubahan sedikit. Namun PRU 14 berlaku satu gelombang yang besar apabila kita tahu gerakan tu Dr. Mahathir Mohamad berjaya membuat orang-orang rakyat-rakyat ni berubah hati mengundi ke arah beliau dan juga PH. Berjayalah satu gelombang. Tetapi gelombang pada PRU 15 kali ini saya yakin dan pasti adalah satu gelombang yang sangat lain dan sangat berbeza. Kerana kali ini andai kata kita berjaya, dan saya rasa semua orang pun tengah usaha untuk memastikan anak muda akan jadi pengundi baru. So pada ketika itulah akan lahir generasi yang akan mengundi bukan lagi kerana parti,
Mereka akan undi pemimpin yang bekerja, macam dia sebut oleh Dr. Asmah tadi. Dia akan memilih pemimpin-pemimpin yang menunjukkan contoh yang teladan yang baik. Tidak lagi sekadar memilih orang yang dah lah tak ada akademik, pegang pula Menteri Pertahanan sebelum ni. So jadi ini tak patut dah. Dah sampai masa kita ubah naratif. Anak muda bijak, mahasiswa juga makin bijak, dan mereka akan memilih pilihan yang betul dan tepat, bukan berdasarkan parti, tapi berteraskan kepimpinan melalui teladan. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih semua. Jadi boleh kita tamatkan jadi sesi untuk penggulungan sesi wacana ini, kita menyerulah seruan kepada umat Melayu untuk luangkan masa pergi mendaftar pengundi ini. Dan tak cukup hanya sekadar mendaftar, kena turun mengundi bila tiba masanya. Dan orang-orang Melayu pilih, utamakan calon Melayu yang berwibawa. Dan desak setiap parti-parti kamu yang dominan Melayu tu meletakkan calon-calon yang berwibawa, bebas rasuah ataupun bebas skandal. Kalau boleh desak lagi supaya tinggalkanlah gabungan-gabungan komponen yang tak memikul biawak hidup atau bangkai bernyawa tu, kan. Faham-faham sikitlah, kan. Saya tak nak cakap ulas panjang. Jadi sebagai pengakhirannya, kerana kita adalah Melayu pribumi di bumi sendiri, dan sikap berdiam diri itu bukan lagi satu pilihan. Kalau kita benar-benar prihatin demi memelihara nasib masa depan waris-waris anak bangsa Melayu kita di bumi sendiri. Sekali lagi saya mohon share, komen dan like semua para pelayar kita. Dengan itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.